Jadi Puan, mengenai topik hari ni, basically kita bagi intro sikit. Keliru cara pengambilan ubat ketika berpuasa. Kita nak cakap pasal apa sebenarnya hari ni? Jadi basically hari ni kita nak tahulah, biasa kalau orang berpuasa ni kan, tapi dia ada ambil banyak jenis ubat. Kemungkinan mereka akan rasa keliru, ubat ni boleh makan ke tak? Ubat ni nak makan bila? Ataupun kadang-kadang ada pesakit, dia tak makan langsung terus dah ubat tu. Jadi hari ni kita akan rungkaikan macam mana sebenarnya cara pengambilan ubat semasa bulan Ramadan ni. Betul, terutamanya untuk kita orang yang beragama Islam, kita puasa 30 hari. Kalau macam, of course lah, yang sihat tu Alhamdulillah. Yang sedang menerima rawatan ni, boleh berpuasa macam biasa ke ataupun kena ambil juga ikut piawaian yang diberikan lah. Itu bukan doktor yang pening sikit. Tak apa, terima kasih DJ Ash. Okay. Bila kita cakap mengenai puasa ni lah sebenarnya, kita berbalik terlebih dahululah kepada hukum berpuasa itu sendiri. Secara asasi adalah wajib, yang mana Allah SWT sendiri telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Tapi walau bagaimanapun, untuk mereka yang tak mampu berpuasa, Islam sendiri menggariskan ada rukhsah, iaitu kelonggaran ataupun keringanan. Kalau tak mampu berpuasa, mereka boleh meninggalkan puasa dan ganti semula pada bulan-bulan berikutnya. Jadi seeloknya lah, semasa bulan Ramadan ni, sepatutnya sebelum bulan Ramadan lagi. Tapi kalau belum sempat, masih sempat lagi, kita ada separuh lagi bulan Ramadan kan. Boleh berbincang dengan doktor tentang cara pengambilan ubat yang betul sepanjang bulan Ramadan ni, mengikut sakit-sakit mereka tu. Okey, baik. Lepas ni kita nak tahu panduan tu Jadi tadi kan kita cakap pasal apa tadi? Pasal panduan Betul. Yang boleh berikanlah kepada kategori pesakit yang dibenarkan tidak berpuasa untuk rawatan susulan. Macam tu. Tapi sebelum kita pergi ke panduan, saya kongsikan dululah apa kategori pesakit yang tak boleh berpuasa. Okey. Sebenarnya ada beberapa kategori pesakit yang dibenarkan untuk meninggalkan puasa. Antaranya adalah apabila pesakit tu, bila dia berpuasa, boleh menyebabkan penyakitnya menjadi sukar untuk pulih ataupun bertambah mudarat. Itu yang pertama. Selain daripada itu, contohnya orang tua yang uzur, yang mana mereka ni tiada harapan untuk sembuh ataupun secara semula jadinya memang lemah. Contoh yang ketiga juga adalah ibu yang hamil, yang mana jika dia berpuasa, dia bimbang akan menjejaskan kesihatan diri, ataupun anak yang sedang dikandung, dan juga ibu yang sedang menyusukan anak, jika dia ni bimbang tentang kesihatan diri dan juga anak yang sedang disusukan. Jadi bagi kes-kes sebegini, ada yang perlu qada, ada yang perlu fidyah, ada yang perlu kedua-duanya. Untuk bab qada dan fidyah ni, saya sarankan untuk merujuk kepada mereka yang lebih pakar lah dalam bidang agama. Okey, itu antara kategorinya lah. Kalau macam untuk pesakit-pesakit yang tadi macam ada banyak macam-macam pesakit lah kan? Betul. Jadinya adakah terdapat, kalau macam makan, of course lah, dah batal puasa dah. Betul. Ada tak kategori pesakit yang dia ambil ubat tetapi benda tu tak membatalkan puasa pun? Okey. Ni antara soalan yang lazim jugalah kita terima. Ambil ubat ni batal puasa ke tak? Ambil ubat ni tak batal puasa ke, macam mana kan? Korek hidung batal puasa ke tak? Batal. Okey, jadi sebenarnya isu pengambilan ubat semasa berpuasa ni telah banyak dibincangkan oleh para ulama sendirilah, dan JAKIM sendiri pada tahun 2013 telah mengeluarkan panduan berpuasa bagi pesakit. Antara ubat yang boleh membatalkan puasa, sudah tentulah ubat biji dan minum. Sebab kita makan dan minum pun batal puasa, macam tu jugalah ubat lah. Dan juga ubat yang dimasukkan ke dalam vagina ataupun kemaluan wanita, ubat yang dimasukkan ke dalam dubur, ubat bius menyeluruh, dan juga inhaler untuk rawatan penyakit asma. Dan ubat yang tidak membatalkan puasa adalah selain daripada yang saya sebutlah, contohnya ubat titis mata, hidung dan telinga, ubat tablet sublingual. Tablet sublingual ni adalah satu tablet yang kita letakkan ke bawah lidah. Kebiasaannya pesakit jantung lah. Pesakit yang ada masalah jantung, dia akan ada ni ubat emergency ni. Dia letak bawah lidah. Dengan syarat dia tak telan lah ubat tu, dia akan cair sendiri bawah lidah.
Bawah lidah kita ni ada salur darah. Dia akan cair sendiri. Lepas tu kalau dia tiba-tiba terpergi ke atas lidah tu, macam mana batal? Sepatutnya dia tak telan ubat tu. Okey. Sub apa tadi? Sublingual. Saya biasa dengar multilingual. Sublingual tak pernah dengar. Okey. Ataupun contoh lain, ubat kumur-kumur, ubat bius setempat dan sebagainya lah. Tapi DJ Ash, untuk penggunaan inhaler kan, sebenarnya ada dua pendapat lah. Satu pendapat ni dia kata batal. Sebab apa? Sebab bahan daripada inhaler tu akan masuk ke dalam perut. Itu satu pendapat. Tapi ada satu lagi pendapat yang mengatakan bahawa kalau kita pakai inhaler ni tak batal puasa. Sebab apa? Sebab satu semburan inhaler tu sebenarnya cuma ada sedikit sahaja titisan air dan diibaratkan seperti kita berkumur-kumur. Kumur-kumur tak batal puasa. Jadi diibaratkan seperti itu. Dan juga dia dilihat sebagai keperluan mendesak. Jadi sebenarnya untuk isu inhaler ni, dia agak kontroversi sikit lah. Terpulang kepada keyakinan pesakit. Sebab ada dua pendapat kan. Kalau pesakit yakin memang batal puasa, perlu ganti semula lah puasa yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Kalau batal puasa, kumur dengan fresh orange. Itulah cerita. Puan, kalau macam apa, saya tak ingat pesakit kencing manis ke apa, dia akan injek dekat kawasan perut ke bawah pinggang, saya lupa. Yang tu okey. Batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Okey. Untuk pesakit yang ada kencing manis, biasa dia cucuk insulin. Dia tak batal puasa. Tapi tu saya kata sebab eloknya untuk insulin ni dia kena bincang dengan doktor. Sebab biasanya suntikan insulin ni kita ada adjustment. Kebiasaannya waktu kalau mereka berpuasa tengah hari dia tak cucuk insulin tu, takut nanti hypo. Saya akan terangkan lebih lanjut lah hypo ni. Okey, lepas ni kita nak tahu lagi. Kita nak sama untuk berbincangan petang ini dalam Hello Selangor, perspektif sihat keliru cara pengambilan ubat ketika berpuasa. Kita ambil sikit apa tadi yang pasal kencing manis tu, hypo hypoglycemia. Panjang itu, nama panjang dia. Itu macam mana pula? Okey lah masa berpuasa. Okey, sebenarnya untuk pesakit diabetes sendiri yang memerlukan suntikan insulin lah, macam saya cakap tadi, sepatutnya mereka perlu berbincang lah dengan doktor ataupun ahli farmasi terlebih dahulu sebelum mereka ingin berpuasa. Sebab apa? Sebab kita takut risiko sama ada mereka ni mendapat hypoglycemia, iaitu paras gula terlampau rendah, ataupun hyperglycemia, iaitu paras gula terlampau tinggi. Hypo. So kalau macam orang yang ada hypoglycemia ni, kemungkinan nanti pesakit tu dia akan rasa macam sangat mengantuk, sangat lapar, macam rasa menggigil-gigil, rasa macam nak pingsan, berpeluh-peluh. Sedangkan simptom orang lapar lah. Itu antara tanda gula terlampau rendah dalam darah. Ataupun kalau pesakit ada hyperglycemia, iaitu gula terlampau tinggi dalam darah. Mungkin mereka rasa sangat dahaga, kerap buang air kecil ataupun sangat letih. Jadi sekiranya pesakit ada tanda-tanda ni, dan bila mereka cek gula pula, gula pula bawah daripada 3.9 ataupun lebih daripada 16.7, lebih daripada 16.7 ni ada tanda-tanda dehidrasi. Jadi kita nasihatkan pesakit untuk segera berbuka. Tapi kalau sudah berbuka tapi tak okey juga lagi ataupun menjadi semakin teruk, kita nasihatkan pesakit untuk berjumpa dengan doktor untuk rawatan lebih lanjut lah. Kalau macam tiba-tiba rasa lapar tu bukan sakit itu mungkin lapar sebenarnya. Memang lapar. Jangan salah guna apa yang Puan dah sampaikan tadi. Okey Puan, antara soalan lain yang sering ditanya oleh pesakit lah adalah berkenaan dengan cara pengambilan ubat semasa berpuasa. Jadi ada beberapa jenis ubat yang perlu dimakan dengan tahap kekerapan ataupun frekuensi tadi. Betul. Frekuensi yang berbeza. Contohnya 3 kali sehari, 4 kali sehari, tak perlu 5 kali sehari. Jadi macam mana cara pengambilan ubat ni pada bulan puasa? Adakah okey je ambil masa sahur? Lepas tu bahasa berbuka ambil ke nak kena ikut juga betul-betul frekuensi dia tu? Wow. Belajar bahasa baru dengan Puan tadi. Okey, terima kasih DJ Ash. Okey, frekuensi yang kita maksudkan dekat sini bukan 100.9 lah. Okey, yang kita maksudkan adalah kekerapan. Okey, jadi sebenarnya untuk pesakit yang mengambil ubat semasa bulan puasa, saya kongsikan sedikit panduan umum lah. Jika arahan pengambilan ubat adalah 1 kali sehari sebelum makan, jadi pesakit boleh ambil 30 minit ataupun 1 jam sebelum makan. Kalau selepas makan, boleh ambil selepas berbuka ataupun selepas sahur lah, tak ada masalah. Jika 2 kali sehari sebelum makan, pesakit boleh ambil sebelum sahur dan juga boleh ambil sewaktu berbuka tu sebelum mereka nak makan berat. Dan kalau ambil selepas makan, boleh selepas sahur dan selepas berbuka. Tapi kalau 3 kali sehari, pesakit boleh ambil 30 minit hingga ke 1 jam sebelum sahur,
waktu berbuka sebelum mereka mengambil makanan berat dan juga sebelum tidur. Macam tu, kalau 3 kali sehari. Sebab biasa kan kalau waktu biasa kita ambil pagi, tengah hari, malam. Tapi ni tengah hari tak boleh makan kan? Jadi kita ambil sebelum tidur. Okey. Kalau selepas makan pun sama jugalah. Selepas sahur, selepas berbuka dan juga sebelum tidur tu makan dulu sikit, baru makan ubat. Tapi kalau untuk 4 kali sehari, yang ini sebenarnya bergantung kepada jenis penyakit. Yang mana sepatutnya mereka mendapatkan pandangan daripada doktor terlebih dahulu. Sama ada mereka ni dinasihatkan untuk berpuasa ataupun ada rawatan alternatif lain lah. Saya bagi contoh. Untuk ubat yang diambil 3 kali sehari ataupun lebih ni, contohnya macam antibiotik. Ada antibiotik yang kena ambil 3 kali sehari. Namun, ada kes-kes tertentu kita ada alternatif lain, antibiotik yang boleh diambil 2 kali sehari. Jadi setelah perbincangan dengan doktor, mungkin kita akan tukar kepada jenis yang ambil 2 kali sehari ataupun sebagainya lah. Itu bergantung kepada penilaian doktor sendiri. Okey, baik. Itu adalah panduan yang telah diberikan oleh Puan pada petang ini. Cara nak ambil ubat macam mana. Okey. Terakhir sekali Puan, apakah peringatan penting yang perlu diketahui oleh pesakit berkaitan pengambilan ubat semasa puasa? Okey. Sebenarnya puasa ni adalah amalan yang sangat baiklah untuk kesihatan sendiri. Walau bagaimanapun, untuk pesakit yang mengambil ubat-ubatan, terutamanya ubat-ubatan kronik, perlu diteruskan puasa ni tapi dengan sedikit pengubahsuaian. Jadi saya kongsikan sedikit tips lah ataupun panduan yang boleh digunakan pesakit sepanjang bulan Ramadan. Ada 4 tips saya nak kongsikan. Okay, yang pertama, patuhi jadual temu janji doktor yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua, dapatkan nasihat daripada doktor tentang pengubahasuaian dos ubat. Okay. Jangan ubah sendiri. Okay. Yang ketiga, dapatkan nasihat daripada ahli farmasi berkaitan jadual pengambilan ubat. Dan yang keempat, atur menu pemakanan yang sihat untuk keseimbangan nutrisi mengikut saranan ahli profesional kesihatan lah. Ataupun kalau ada pegawai dietetik sendiri di klinik kesihatan anda, boleh berbincang dengan mereka. Lewatkan sahur, awalkan berbuka, amalkan kesederhanaan dalam pemakanan, kurangkan makanan yang berlemak dan bergaram, kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam senyum. Tu dia. Terus kita tersenyum. Okey, terima kasih Puan sudi berkongsi bersama dengan kami dalam Hello Selangor Perspektif Sihat hari ini. Jadi dah tak keliru lah pendengar kita. Tak keliru. Tapi kalau anda kata masih keliru lagi, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh juga hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, NPCC, di talian 1. Kalau ada kertas boleh catat lah. 1800 6722. Beroperasi Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang, kecuali cuti umum. Mereka bersedia menjawab soalan anda. Alright. Tak apa cakap. Halo, Puan Nurul Azwar ada tak? Saya nak tanya. Saya tak ada di situ. Oh, tak ada? Okey. Apa pun terima kasih kepada Puan Nurul Azwar Abdul Basir, Pegawai Farmasi Klinik Kesihatan Kuala Selangor, sudi berkongsi bersama kita lah pada hari ini. Selamat buka puasa. Lambat lagi. Sekejap lagi. Apa pun terima kasih banyak-banyak. Semoga ni murahkan rezeki apa semua dan sebagainya. Sebab tadi perkongsian yang sangat baik lah pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi.